rebate dan claim yang ramai orang tak tahu. Okey, ramai yang tak tahu bahawa kita sebenarnya boleh mengurangkan kadar cukai pendapatan kita dengan perbelanjaan-perbelanjaan yang kita buat. Okey, untuk mengurangkan kadar cukai. Okey, cara dia mudah. Kalau kita nak tahu, first kita nak pergi apa inisiatif rebate-rebate ni akan diumumkan dalam belanjawan lah. Pembentangan belanjawan, kerajaan akan umumkan rebate-rebate ni dibagi kan kadar-kadar pelepasan. Contoh, bila kita individu, kita automatik dapat 9,000 dah untuk diri sendiri pelepasan. Saya nak mintakan 9,000. Kita dah dapat dah automatik 9,000 untuk mengurangkan kadar cukai. Dia bukan ditolak direct dari cukai, tapi dia adalah calculation dia yang bahasa mudahnya semua sistem akan kirakan lah. Cuma banyak pelepasan-pelepasan yang sometimes kita rasa macam ini dapat. Contohnya apa? Nasrul? Contohnya tadi ni lah. Kalau rawatan kesuburan, kita borak tadi kan sebelum ni. For those yang buat rawatan kesuburan, contoh IVF, kos dia contohnya 15,000, 10,000 kita dapat pelepasan cukai daripada kita bayar. Tapi make sure korang simpan resit lah, rekod transaksi, jangan cakap mulut je. Mesti ada. Lepas tu apa, kalau ada anak OKU, kita dapat extra pelepasan. And then apa lagi? Vaksinasi. Apa lagi? Hantar anak ke taska. Tapi make sure taska yang berdaftar. Bukan taska yang macam kau hantar penjaga orang sebelah, saya buat servis jaga anak, kalau awak kerja saya hantar dekat awak. Tak boleh. Maksud dia mesti yang berdaftar dengan JKM. Betul. Bajikan Masyarakat. Maksud apa-apa taska yang legal lah. Betul. Yang legal. Dan apa lagi peralatan sukan, anda gaya hidup kan. You beli apa peralatan sukan contohnya, Nasrul? Bola, kayu hoki. Sekarang ni apa? Pedal untuk ni, apa nama dia? Pickleball. Kasut sukan tak boleh. Sebab kau boleh main bola kaki ayam. Tak ada. Macam mana nak differentiate barang yang maksudnya boleh peralatan sukan untuk kau main sukan tu. Peralatan sukan itself. Kau nak main bola, tak ada bola, kau nak sepak apa? Kita menggunakan term peralatan dan pakaian. Peralatan pakaian sukan. Okay? Kalau peralatan dibenarkan, pakaian tidak dibenarkan. Kalau kasut tu kita pakai, kita sarung. Jadi kita tak benarkan benda tu. Boleh tak aku simplifikan lagi mudah perbezaan keperluan dan kemahuan? Tak juga. Sebab keperluan dia mungkin bola RM5, tapi kehendak dia nak bola RM200. Okay. Faham. Dan dua-dua tu membawa benda yang sama, peralatan sukan. Faham? Okay? Tapi kita so bahasa mudahnya, sukan itu boleh dijalankan dengan peralatan itu. Faham? Okay. And then apa lagi kita boleh kongsikan dalam ni yang banyak orang tak tahu? Bahan bacaan. You beli surat khabar, boleh. Betul. Beli surat khabar, you beli majalah, you beli novel. Even kalau belikan buku-buku rujukan untuk anak. Buku rujukan untuk anak. SPM apa semua kan, banyak buku rujukan kita belikan. Buku latihan apa semua. Jadi semua tu boleh include. Apa lagi kita boleh share lagi? Beli handphone, beli tablet, beli laptop, semua boleh. Yang penting kau simpan resit. Dan perbelanjaan itu dibuat pada tahun taksiran tersebut lah. Contohnya kalau kau beli tahun 2023, kau mesti claim untuk tahun taksiran 2023 yang kita declare pada tahun 2024. So sama juga kalau kau beli tahun lepas bulan 6 2024, kau declare lah untuk tahun taksiran 2024. Dan ini akan mengurangkan kadar-kadar cukai. That's why yang macam aku sebut earlier dalam kita punya podcast tadi, orang dapat refund kan. Dia dah ni kita fokus on makan gaji lah kan. Kau dah bayar anggaran cukai sebanyak RM500, okey, yang dikira tanpa mengambil kira pelepasan. Pelepasan itu hanya boleh dituntut bila mana kita hantar borang, kita klik dalam tu apa yang kita buat belanja. So boleh jadi tak ada pun cukai langsung dikenakan. Langsung tak ada cukai. So kita dapat refund